Kembali bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia. Tak kala kita berbincang soal politik, banjir dikatakan akan melanda kawasan-kawasan di utara Semenanjung Tanah Air iaitu di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, dan kita akan bawakan perinciannya sebentar saja lagi di dalam segmen ini juga. Mungkin kita akan terpaksa berlintas langsung ke Kedah untuk bersama rakan sukan di sana. Namun seperti yang dijanjikan. Ya, seperti yang dijanjikan, pagi ini kita nak bercakap berkenaan topik paling panas sekali, topik yang paling menjadi tumpuan seluruh rakyat Malaysia sekarang ini berkenaan dengan pembentukan kerajaan persekutuan. Yalah, ini lanskap politik yang terkini. Teka-tekinya masih belum terjawab. Jawapannya insya-Allah sama-sama kita akan ketahuinya pada jam 2 petang ini atau mungkin selepas itu, tapi sekurang-kurangnya hari inilah kita akan dapat tahu, harapnya. Jadi kita nak kupas sikitlah berkenaan dengan topik kita hari ini, situasi semasa politik. Kita bersama dengan seorang tetamu. Saya perkenalkan terlebih dahulu Terence, iaitu Puan Nur Hafizah Muhammad Fazil selaku penolong pengarah kluster modal insan iLead KBS. Assalamualaikum, selamat pagi Puan Nur Hafizah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Hafizah, walaupun teka-tekinya belum terjawab, namun kita sudah ada pembayang dalam pembentukan DUN Perak. Kita sudah ada pembayang dalam apa yang berlaku di Pahang walaupun belum tamat. Jadi adakah itu menunjukkan bahawa kita akan melihat satu kerajaan yang baru, kerajaan pembentukan di antara komponen-komponen yang dahulunya merupakan seteru musuh ketat tapi kini terpaksa bergabung untuk membentuk kerajaan persekutuan? Baik, bagi pembentukan kerajaan persekutuan hari ini, kalau kita tengok daripada sudut perlembagaan sendirilah, kan, kita kena kembali kepada asas, yang mana dalam kita berhidup bernegara ni kita berpandukan kepada keluhuran perlembagaan itu sendiri. Dan ramai rata-rata apa yang berlaku bila kita nak bicara berkenaan dengan pembentukan kerajaan, ada yang memilih, ada yang berkatakan soal parti, ada mengatakan siapa yang dominan, siapa menjadi pilihan. Namun untuk pemilihan yang seperti mana Encik katakan tadi, kalau nak dilihat, kita kembali kepada Perak. Perak hari ini, saya kira pandangan saya tidak meletakkan itu satu penanda aras. Sebab apa-apa yang akan berlaku kita sendiri tidak tahu. Tetapi dalam keadaan konteks untuk kita membina negara dan juga memilih kuasa eksekutif yang akan dilaksanakan urusan pentadbiran negara, hari ini berbalik kepada pokok asas. Pokok asasnya adalah apabila keadaan sekarang, apa yang sedang berlaku, apa yang sedang berlaku di kita kata pengamalan politik negara ini sendiri. Kalau kita berbalik kepada pokok asas, iaitu nak memilih Perdana Menteri. Dan hari ini saya kira tidak terlewat untuk kita ucapkan tahniah kepada wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang akan berada dalam Parlimen Jemaah Menteri nanti. Pemilihan ini adalah daripada rakyat. Untuk memilih, kita jangan menganggap pemilihan ini berdasarkan parti, berdasarkan calon, sebab pemilihan itu adalah daripada kita sendiri, individu. Kenapa saya kata begitu? Sebab sejarah kita kalau sebelum ini parti-parti yang pada PRU yang ke-14 kita mengambil kira lah. Apa politik kita sedang berlaku, negara kita adalah satu transisi. Kita katakan satu perubahan yang sangat jelas. Bila perubahan berlaku, maka kita akan menghadapi krisis. Perubahan apa yang sedang berlaku? Perubahan transisi yang mana satu ketika dulu kita ada satu parti politik yang telah lama dengan keadaan majoriti mudah untuk mencapai sistem pentadbiran, untuk melaksanakan sistem pentadbiran negara itu dengan lebih mudah kerana mendapat majoriti semasa pemilihan. Namun begitu, yang saya katakan transisi ini, apabila PRU yang ke-14 kita mula melihat kita ada perubahan, pemilihan tersebut dia tidak mendapat majoriti. Maka dia juga perubahan kepada parti yang akan memerintah. Sebab itu. Dan ini berkekalan.
sehinggalah pada PRU yang ke-15. Apa yang berlaku pada PRU 15 juga adalah kita tidak mendapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Dan terbawalah daripada 19 November keputusan telah langsung diwartakan, namun tidak mendapat pembentukan kerajaan kerana majoriti mudah ini, dan tidak ada satu pun gabungan parti yang mendapat majoriti mudah. Cuma kembali kepada pokok pangkal untuk memilih kerajaan hari ini daripada sudut keluhuran perlembagaan itu sendiri. Dalam perkara 43 fasa 2A menyebut bahawasanya yang di-Pertuan Agong tu perlu melantik, dan pada hemat baginda juga yang mendapat kepercayaan majoriti ahli yang dimenangi pada ketika itu. Apa maksudnya? Sebab tu saya kata, kalau nak kata tengok penanda aras Perak, saya kata benda ini lebih besar kerana bila pemahaman berkenaan dengan pemilihan Perdana Menteri itu, dia adalah berdasarkan kepercayaan majoriti. Kepercayaan majoriti itu yang saya rasakan sekarang ni mungkin pukul 2 ni itulah yang kita akan lihat. Dan kita telah ucapkan tahniah kepada wakil-wakil rakyat yang dipilih. Namun harapan kita juga semoga wakil-wakil rakyat ini hadir ke Parlimen, kerana itu adalah fungsi utama anda. Betul. Jangan tidak hadir, kerana itu menunjukkan bahawa anda sebenarnya jalankan separuh tanggungjawab saja. Mungkin wakil-wakil ini merasakan tanggungjawab mereka kepada yang memilih, maka mereka lebih selesa berada di kawasan. Namun tanggungjawabnya hakikatnya adalah untuk meminda rang undang-undang, membahaskan rang undang-undang, jadi kehadiran ke Parlimen itu penting. Setelah saya berkata demikian, kita melihat akta yang baru saja dipindah, iaitu akta lompat parti. Sejauh mana ia memainkan peranan? Kerana tadi dikatakan majoriti akan memilih calon Perdana Menteri. Jadi perlukah majoriti ini melangkah masuk ke parti lain untuk memilih, ataupun bolehkah mereka memilih seorang Perdana Menteri tanpa meninggalkan parti sedia ada? Kalau pada saya lah berkenaan dengan Akta A1663 di bawah peruntukan tambahan perkara 49A, yang mana ahli sekiranya terdapat ahli yang lompat parti yang dimenangi dan lompat parti berada dalam parti yang dimenangi dan lompat parti, maka dia akan kehilangan kursi. Daripada sudut sekarang untuk memilih Perdana Menteri, seperti mana berbalik kepada tadi ni, untuk pemilihan Perdana Menteri di dalam perlembagaan hanya menyebut tata caranya adalah mendapat kepercayaan majoriti. Maksudnya sekarang sekiranya ahli parti tersebut hanya boleh mengemukakan satu nama dan kemudian dikira, maka dia tidak perlu untuk keluar daripada parti. Malah itu juga akan dijadikan, saya kira, satu kaedah yang mendapat yang paling mudah untuk mendapat keyakinan yang di-Pertuan Agong untuk menjalankan fungsi bagi urusan pentadbiran negara. Okey, kita nak perincingan lebih lanjut berkenaan dengan situasi ini. Menarik sebenarnya untuk kita kupas. Jadi kita nak sambung dengan tetamu kita. Kalau anda tidak berkesempatan bersama kita tadi, sebelum kita berlintas langsung ke Kedah tadi, kita bersama dengan seorang tetamu, Nur Hafizah Muhammad Fazil, selaku penolong pengarah kelas Modal Insan I-League KBS, untuk kita bercakap berkenaan dengan situasi politik semasa lah. Puan, daripada KBS sendiri kan, kita bawa sikitlah konteks KBS belia kan, anak-anak muda undi 18. Situasi politik sekarang agak berkecamuk. Seperti yang saya kongsi tadi, individu ni cakap A, individu cakap B, apa semua. Jadi bagaimana sebenarnya ini memberikan kesan terhadap persepsi anak-anak muda tentang politik semasa? Adakah ini salah mereka? Don't translate that. Okey, bagi kalau pada pandangan kita sendirilah kan, bagi itu saya kata transisi tadi kan. So kali ini juga sejarah lebih menarik apabila pertama kali negara kita secara automatik 18 tahun anda dah boleh mengundi dan memilih pemimpin negara. Dan sangat unik juga pada kita tidak sangka dalam kempen-kempen kita ataupun kita punya syur kita bahawasanya undi 18 ni orang 18 tahun pergilah mengundi. Sebab kalau diikutkan yang diberitahu adalah 1.14 juta
bagi pengundi berumur 18 tahun. Dan saya kira di mana-mana, saya rasa Cik Terence sendiri, Cik Syuhaidah sendiri boleh dilihat di mana-mana saja pusat mengundi, satu ketika yang kita rasa kita tidak sangka melihat saluran 7, 8 begitu ramai orang dan rela untuk beratur panjang. Dan termasuklah kalau kita tengok konten di TikTok, Instagram kan, cerita pasal angkat gambar jari, dengan jari. So impact dia, nak beritahu impact dia ada atau tidak, memang sangat besar. Sebab itu kadang-kadang saya kira keputusan pemilihan itu sendiri pun mengejutkan ramai pihak, kan. Sebab pemilihan ni, okey, daripada sudut konteks KBS, saya yakin daripada satu sudut keberjayaan untuk memastikan ataupun mengesyorkan para pengundi muda ni keluar untuk mengundi pemimpin. Namun begitu, kalau kita lihat sama ada kita kita terima atau tidak duka, lara ataupun pahit ini, dia analoginya mudah. Saya bagi contoh mudah. Kita cuba untuk mengajar orang menggunakan senapang. Ini analogi, menggunakan senapang. Tetapi kita tidak memberitahu senapang ini untuk apa, penggunaan senapang untuk apa. Jadi apa yang berlaku dalam fasa sekarang adalah, saya kira dosa tu saya letak, saya tidak menunjuk kepada orang lain. Saya kata dosa itu kepada saya. Saya sendiri rasa berdosa kerana saya menganggap para pengundi yang keluar, dia seronok mengundi, tetapi mungkin adalah golongan-golongan yang memahami, kan. Saya tidak kata keseluruhan. Namun begitu, bila saya tengok daripada sudut media sosial, dia cuma seronok mengundi. Malah undi-undi yang dikeluarkan, undi-undi yang kesilapan mengundi, undi-undi yang dibuang, undi-undi yang saya kira ada cerita-cerita, saya nak pilih orang ni, pergi tanya SPR, kenapa orang ni tak ada dalam kertas undi. So saya rasa perkara-perkara ni boleh tengok pun dalam TikTok, dalam ni kan, diorang cerita tanpa rasa macam mungkin itu keseronokan pada dia orang, tapi duka pada saya. Saya kira ini adalah dosa generasi kita. Sama ada Cik Terence ataupun Cik Syuhaidah suka atau tidak, ini generasi kita bersalah kerana kita tidak memberi pendidikan untuk memilih dan untuk membina negara ni. Saya setuju. Apabila melihat komen-komen TikTok, saya pun rasa macam seolah-olah fakta sejarah sendiri mereka tidak faham. Bahkan cara mereka menyampaikan komen di TikTok tu menunjukkan mereka belum bersedia untuk mengundi, walaupun kita rasakan 18 tahun tu dah cukup matang, kerana dari segi undang-undang tu mereka adalah dewasa. Namun fakta sejarah pun dah tak betul, berterabur dan sebagainya. Jadi itu agak merisaukan, dan mungkin kita perlu melihat semula kepada pendidikan, bagaimana untuk mendidik anak-anak muda ni supaya mereka benar-benar bersedia. Janganlah pergi mengundi Khairi Jamaluddin di Pulau Pinang ataupun Said Saddiq di Sarawak. Tak ada kan. Nanti tanya mana di video tak ada. Kenapa dia dekat Sarawak dan sebagainya. Yelah, bercakap berkenaan pendidikan ni satu hal lah kan. Berkenaan dengan situasi semasa politik pun kadang yang dah dewasa pun tak betul juga. Nanti kalau kita memperbetulkan anak muda, nanti dia akan orang kata dalam bahasa pasarnya tala kembali ke golongan dewasa lah. Kenapa ahli politik kita pun macam tu juga, kata-katanya tidak, janji-janji tidak ditepati. Itulah menyebabkan suasana politik yang kurang stabil dan sebagainya. Jadi bagaimana pandangan Puan berkenaan dengan perkara ini? Pandangan saya berkenaan dengan kenapa ada orang kata pemimpin itu sendiri, kan, pemimpin, sejarah-sejarah pemimpin yang lepas. Satu perkara kita perlu faham, kenapa kita pilih pemimpin, itu perkara asas. Dan kenapa dia jadi pemimpin pun kadang-kadang dia tak tahu. Oh, saya sebab parti minta untuk usul nama saya. Kan? Malah dia asasnya bila macam Cik Terence kata tadi, bila sejarah ini budak-budak ataupun generasi muda dia tak nak mengambil tahu pasal sejarah. Malah ada satu ketikanya, saya kira ada satu ketika peristiwa yang berlaku adalah apabila keep on bercakap, repeat atau mengulangi akan menjadikan satu pemahaman.
Ya. Ya, satu faham. Risaukan. Tapi bagi saya lah kan, kita kena belajar. Kita belum lagi, saya menggunakan perkataan kita lah, generasi kita ni. Kita belum lagi terlewat. Kita kena teruskan untuk mendidik. Mungkin hari ini adalah dosa kita dan salah kita. Kita akui dan kita cuba memperbetulkan di masa hadapan supaya perkara ini menjadi satu perkara yang sebab apa yang berlaku hari ini adalah reputasi Malaysia itu sendiri. Jadi generasi muda dia tidak tahu ni pemilihan ini, maka apa yang akan berlaku pada dasar, apa yang akan berlaku. Sebab saya percaya kalau jumpa di mana-mana pengundi, dia akan bercakap soal begini, apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Apa yang akan saya dapat kalau saya undi dia? Tidak pernah untuk kita melihat, bukan tidak pernah, jarang sekali untuk kita lihat, saya buat ini untuk generasi saya. Saya buat ini sebab saya tahu dasar ini akan memastikan generasi akan datang. Tidak. Kerana sebab itu saya kata pendidikan ini dia perlu melebar. Sebab tu kalau tadi Cik Syuhaida tanya saya pendapat saya kira begini, berpatah balik. Kita akan mula salah engkau, salah kamu, salah saya. Namun saya katakan kembali semula. Pendidikan ini kalau kita tanya cikgu dengan pengamalan nilai murni anak-anak ni bagaimana dikembalikan semula mak bapak, ibu dan ayah. Jadi sama juga dengan kita hari ni. Membina negara ini bukan tanggungjawab kerajaan. Dia tanggungjawab kita semua. Termasuklah mak ayah. Kalau mak ayah ini keep on bercakap, parti ini tak bagus, parti ini tak bagus. Dia daripada kecil dia dengar. Sebab tu dia ada juga kata-kata begini, saya tak kisah, asalkan bukan parti ini yang menang. Saya pangkah parti apa-apa tak apa. Sebab dia tidak melihat, parti ini boleh memerintah dalam keadaan sejarahnya, dalam keadaan apa yang akan dilaksanakan dan juga manifesto. Malah saya kira hari ini manifesto tu dia, kalau tanya saya, dia tak laku. Sebab semua orang tahu manifesto yang dibuat itu adalah sebagai gula-gula untuk membentuk kerajaan. Sebab tu dia kata pasal janji tak ditepati tu. Tetapi dalam bernegara sendiri, generasi tidak tahu. Manifesto-manifesto yang dibuat ini, salah satunya dia adalah hala tuju. Tetapi tidaklah 10 manifesto itu akan diguna pakai. Kenapa saya kata begitu? Sebab mengikut kepada arus dan juga keadaan semasa. Siapa yang boleh ramal 2 tahun lagi kerajaan sekarang memerintah, negara Malaysia ini akan ada ekonomi yang kaya raya? Tak ada. Kan mungkin waktu itu dalam ekonomi yang ada circle ekonomi itu kita akan berhadapan, sebab ekonomi ini bukan sekadar Malaysia, ekonomi dunia. Ini yang perlu untuk difahamkan. Sebab tu saya kata, saya kembali kalau kata KBS berperanan, dan juga bukan kata KBS. Saya letakkan perkara ini, saya kata yang dosa tadilah. Ni kita semua ni kena bercakap. Mak dengan ayah kena bercakap. Soal dia bukan soal parti, dia soal bina negara. Dia terlalu besar konsepnya. Betul. Saya kira kita tolak dulu calon-calon dan parti-parti yang berhaluan kiri melampau, seperti yang berkatakan bahawa agama harus dipisahkan daripada kepimpinan sebagainya. Unsur-unsur itu kita tolak tepi. Tapi parti-parti lain yang bertanding dengan melibatkan keluhuran perlembagaan itu sendiri. Parti-parti lain dalam Malaysia ni berkecimpung dalam arena politik, tidak berniat untuk menghancurkan negara. Dan itu perlu difahamkan oleh semua pihak, dan unsur-unsur berkempen itu pun janganlah sampai berkata bahawa kawan ni akan menghancurkan Malaysia jika menang. Perkara-perkara itu hanya sebagai menakutkan orang, dan sebenarnya tidak ada fakta, tidak ada kebenaran di situ. Kepada penghasilan dan pembentukan satu kerajaan pusat yang saya kira pasti menarik pada pukul 2 petang nanti, apakah harapan puan sendiri? Harapan saya dalam pembentukan kerajaan daripada sudut kita yang beriman kepada Allah dan juga takdir, kalau pendirian saya sendiri, saya melihat apa yang berlaku ini atas keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana daripada kita juga ada di kalangan-kalangan kita, dan kebanyakan daripada ahli-ahli pemimpin kita juga adalah yang beragama Islam kerana secara majoritinya. Jadi kalau berpegang pada prinsip tersebut, dia tak ada masalah. Perkara ini bukan satu masalah. Dia tak ada, adakah hari ini kita nak menunjukkan keaiban rakan kita? Kita dalam bernegara.
Sekarang ni konsep bernegara. Cuma kita perlu menjaga hak kita dan hak orang lain. Kerana itu juga ada dalam agama. Itu juga ada dalam perlembagaan Malaysia. Yang mana nanti ni bila jemaah Perdana Menteri yang akan mengangkat sumpah dalam jadual ke-6 dalam perlembagaan akan memelihara, melindungi. Kan? Jadi apa yang ada tertera dalam perlembagaan itu sendiri. Jadi kalau kata semua ahli parlimen tersebut memahami perkara ini, saya kira perkara ini tak bermasalah. Dan saya pun mengharapkan perkara ini difahami. Sebab nak membentuk kerajaan, ini adalah satu proses yang penting. Kalau kata generasi baru nak kata selepas ni apa jadi pada pendidikan, apa jadi kepada sosial, apa jadi pada ekonomi, bermulanya daripada politik. Walaupun generasi kata saya tak suka politik, saya benci dengan politik, politik ini hampir kan perkataannya kan. Tetapi saya kira dia perlu memahami apa yang awak nak negara ini ada dan membina negara ini ke tahap yang awak nakkan. Awak perlu memilih parti ataupun orang yang betul untuk memerintah negara ini. Ya. Okey. Ringkas dan padat. Saya rasa semua harapan masyarakat Malaysia adalah yang sama sebenarnya. Saya juga mengharap kerajaan yang dibentuk pukul 2 petang ni akan kekal untuk tempoh 5 tahun. Tak ada lagi 2-3 kerajaan dalam tempoh 5 tahun. Betul. Sebab kita nak berikan tumpuan kepada ialah struktur ekonomi dan sebagainya. Kita nak ketepikan seketika politik. Terima kasih Puan Rafiza kerana memberikan sedikit sebanyak lontaran idea, harapan dan juga buah fikiran berkenaan dengan situasi politik semasa di negara kita. Baik, kita akan ke Jabatan Met Malaysia untuk melihat keadaan cuaca, terutama sekali di utara dan juga di timur semenanjung Malaysia, di mana keadaan dijangka akan bertambah hujan dalam beberapa minggu ini. Jadi kita bersama dengan rakan-rakan kita di Jabatan Met Malaysia dan kembali bersama anda dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini.